usaha janganlah menyalahkan yakini rezeki tanpa bunda. Bangkitlah jiwa, bina impian, berani berubah, cipta harapan, ciptakan usaha, pulangkan kemaluan. Ayo bersama jiwai auramu. Bangkitlah jiwa, bina impian, berani berubah, cipta harapan, ciptakan usaha, pulangkan kemaluan. Ayo bersama jiwai auramu. Ayo bersama jiwai auramu. Ayo bersama jiwai auramu. Okey, bismillahirrahmanirrahim. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Assalamualaikum semua sahabat-sahabat JM. Okey, kita tunggu lagi sahabat-sahabat kita yang belum masuk ya. Seperti biasa, hari ini kita bersiaran di kediaman JM sendiri. Okey, ialah disebabkan lockdown ni kan, kita pun tak boleh nak pergi kerja. Jadi JM memilih untuk berada di rumah. Kita mengikut saranan kerajaan kan, yang mana kita tak boleh nak buka pejabat kita. Okey, mana yang boleh buka tu mungkin ada yang 60% sahaja yang bekerja, staf yang bekerja, yang 40% berada di rumah. Okey, JM memilih berada di rumah dan setiap hari bersama dengan sahabat-sahabat semua, okey, untuk berkongsi cerita, berkongsi rasa, berkongsi pengalaman dengan apa yang JM lalui dalam kehidupan. Bukan nak tunjuk siapa pandai, bukan nak tunjuk siapa terror, bukan nak tunjuk siapa hebat. Hari ini JM ikhlas untuk berkongsi cerita, berkongsi rasa, berkongsi pengalaman kepada sahabat-sahabat semua. Jadi terima kasih kepada mereka yang bersama dengan JM setiap hari bersama dengan JM. Okey, mana yang bekerja, okey, pastikan anda kerja dengan jujur dan amanahnya. Pastikan anda bekerja dengan dedikasinya. Pastikan anda bekerja dengan gembiranya. Okey, mana yang bekerja tak mengapa, tidak bersama live bersama dengan JM, tapi pastikan yang bekerja itu share video JM ini supaya nanti bila waktu rehat ataupun waktu ada masa nanti buka balik, tengok balik video-video JM ni, pengalaman, the real pengalaman daripada JM sendiri. Tak ada mana-mana. Okey, ibarat orang kata apa tahu, idea boleh orang curi, idea boleh orang ambil, tapi pengalaman kita orang tak boleh nak ambil. Hanya yang merasai, hanya yang melalui sahaja dia boleh dia boleh bercerita dengan jiwa dia. Macam tu. Okey, selamat pagi. Assalamualaikum kepada semua sahabat-sahabat JM. Okey, semangat pagi ni. Semangat. Selalu seperti yang JM selalu katakan, semangat sangat penting untuk apa? Untuk drive kita menuju ke destinasi yang seterusnya. Tanpa semangat, kita tak boleh berada dekat sini sekarang ni. Tanpa semangat, tanpa keyakinan diri, tanpa kepercayaan diri kita tak boleh untuk meneruskan
perjalanan yang seterusnya. Okey? Semua selamat pagi semua. Minta tolong sharekan video JM ini. Semoga ianya memberi satu suntikan, memberi satu rangsangan, memberi satu kebangkitan kepada sahabat-sahabat kita yang berada di luar sana. Kita tak tahu kita tak tahu ayat mana yang Allah jentik, ayat JM yang mana satu yang Allah jentik untuk memberi satu suntikan yang memberi kebangkitan kepada sahabat-sahabat kita. Kita pun tak tahu jadi melalui sharing yang anda sharekan video ini nanti dapat membantu sahabat-sahabat kita yang tadi tu. Dengan keadaan situasi yang sekarang ni, kita tengok kan dengan lockdown hari ni, lockdown yang ke-9. Tapi bila kita tak ada perancangan, kita rasa lockdown ni baru 9 hari, tapi kita rasa ya Allah lamanya lockdown ni. Kenapa lama sangat? Tapi berbeza untuk orang yang merancang. Orang yang merancang tak cukup 14 hari pun dia rasa macam 14 hari dah. Cepatnya masa berlalu. Sebab apa? Sebab dia merancang perjalanan dia, dia merancang kehidupan dia, dia merancang setiap hari. Orang yang gagal adalah orang yang tidak merancang sebenarnya. Jadi perancangan tu sangat penting Anda kena merancang. Dan seterusnya adalah tindakan anda. Okey, waalaikumsalam semua. Waalaikumsalam buat Kak Suzana, buat Hani, buat Rapidah, buat siapa lagi, Rina, buat Mas Wida, buat Kak Yusnita, buat Kak Nurnita, Asha Hassan. Lagi JM ada bersama Suri Haisa, Aini Rahim, okey, Suryani. JM ada bersama Sarah Lee, JM ada bersama Isha Humaira, Mas Lina, okey. Kak Ijan daripada Sabah, JM ada Nurliza daripada Johor Bahru, JM ada ramainya Masya Allah Orang Kota Tinggi ada, orang Sabah ada, orang JB ada. Wah, best je. Subhanallah. Okey. Alright, okay, selamat pagi semua. Minta tolong sharekan lagi. Selagi you all tak share nanti kan tak adalah nampak view ni kan. Kita ada siapa lagi? Ramai lagi. Kita ada ramai lagi lah. Okay, yang berada di sini. Okay, JM juga ada sahabat-sahabat JM. Waalaikumsalam. Okay, Cik Arfa. Okey, siapa lagi yang bersama dengan JM di TikTok? Salam perkenalan bersama dengan JM. Okey, sebelum JM nak teruskan lagi live JM hari ini dengan tajuk bagaimana JM mencipta sejuta pertama dalam perniagaan JM. JM bukan nak tunjuk JM hebat, JM bukan nak tunjuk JM apa-apalah, tak ada bukan niat. Ini berdasarkan kepada pengalaman JM sendiri. Sebab itu pentingnya pengalaman tuan-puan, sahabat-sahabat JM, pentingnya pengalaman. Sebab melalui pengalaman kita rasa kita akan menjadi kuat. Melalui pengalaman kita akan menjadi lebih sabar. Melalui pengalaman kita akan lebih baik daripada sebelum ini jadi pengalaman tu penting sahabat-sahabat semua. Mana yang tak ada pengalaman ibarat macam hambar sahaja kan kehidupan kita. Jadi pengalaman tu penting. Jadi kutiplah banyak-banyak mana pun pengalaman. InsyaAllah melalui pengalaman tu kita boleh kuat, kita boleh hebat, kita boleh melalui destinasi yang seterusnya. Okey, kita ada Azmir dekat sini. Okey, waalaikumsalam Azmir. Okey, daripada warga TikTok kita Okey, daripada kita ada juga yang berada di IG kita ada Nurul, kita ada Farah kita ada yang lain-lain. Okey, terima kasih kepada semua warga IG kita ada warga TikTok dan juga kita ada warga Facebook. Okey. So terima kasih semua, minta tolong sharekan video ini. Okey, sharekan video ini. Semoga ia menjadi satu inspirasi, satu kebangkitan satu menambah baik
nilai kehidupan untuk anda semua. Jadi JM perkenalkan diri sebelum tu. Okey, saya adalah JM Miss Wan, boleh panggil saya JM. Okey, saya berumur 44 tahun masuk 45 tahun. Alhamdulillah. Okey, pengalaman bisnes. Alamak, pengalaman bisnes yang serius dalam bisnes dah 18 tahun. Alhamdulillah. Jadi perkongsian pengalaman 18 tahun ini JM cuba kongsikan kepada anda, ya, selok belok perniagaan. JM cuba kongsikan jatuh bangun perniagaan JM untuk anda. JM bukan siapa-siapa, JM bukannya ustazah ataupun bukannya profesor, doktor, cikgu dan sebagainya. JM adalah seorang wanita biasa seperti anda juga, seperti sahabat-sahabat semua, ya. Melalui pengalaman, ya, JM sharingkan kepada anda. Dan alhamdulillah, ya, 18 tahun dalam dunia perniagaan. Okey, sekarang JM 7 tahun JM mengasaskan produk garam bukit, ya, garam iaitu produk mandian garam Aura Rezeki. Dah 7 tahun dah JM menyebarkan kebaikan khasiatnya garam, ya. Seperti yang kita tahu, apa yang Allah turunkan dekat bumi tak sia-sia untuk hambanya. Pasti ada sebabnya, ya. Kenapa JM memulakan perniagaan garam? Kenapa JM tidak memilih perniagaan yang glamour-glamour dekat luar sana? Contohnya perniagaan mungkin foundation ataupun barang-barang makeup ataupun sebagainya yang lebih mudah, lebih ringan, lebih mudah nak buat. Kenapa JM tidak memilih itu? Bukan glamour yang JM cari. Bukan apa-apalah. Tapi hari ini ada satu cerita yang membuatkan JM bersungguh untuk menyebarkan kebaikan dan khasiatnya garam, ya. Jadi bagaimana JM mencipta sejuta pertama dalam perniagaan Aura Rezeki ni hanya ambil masa dalam 6 bulan saja. Padahal orang tanya, adakah JM ni asalnya banyak follower? Adakah JM ni dekat Facebook terkenal? Adakah JM ni selebriti? Adakah JM ni siapa-siapalah, kan? Kenapa dalam masa 6 bulan JM boleh mencapai RM 1 juta dalam 1 juta pertama dalam perniagaan Aura Rezeki? Bagaimana JM buat? JM akan kongsikan sekejap lagi bersama dengan sahabat-sahabat JM, insya-Allah. Jadi terima kasih kepada warga TikTok. Salam perkenalan daripada JM buat warga TikTok, warga IG dan juga warga Facebook. Okey, JM nak jadi wakil jualan, boleh. InsyaAllah nanti JM akan JM kongsikan nanti. Mungkin kita boleh Azmir boleh PM direct JM, insyaAllah, kan. Macam kenal sahaja. Okey, macam kenal. Itulah, kan. So salam perkenalan lah. Kalau macam kenal, eloklah tu bila dah kenal, kan. Okey. So alhamdulillah, syukur kepada Allah, ya, yang mana setiap hari, insya-Allah setiap hari jika Allah izinkan, ya, JM sihat, ya. JM sihat, ya. JM akan sentiasa memberi sentiasa berkongsi cerita untuk anda semua, insya-Allah, ya, setiap jam 11 pagi hingga jam 12 tengah hari bersama dengan JM, ya. Mungkin anda boleh sharingkan video ini ataupun anda boleh sharingkan live ini kepada kawan-kawan anda. Mungkin kawan-kawan anda juga, ya, tengah tercari-cari bagaimana nak membangkit semangat diri, bagaimana nak wujudkan keyakinan diri dalam diri, kan. Bagaimana ni dengan keadaan yang sekarang, kan, dengan lockdown yang hari ini adalah yang ke-9. Tapi itulah seperti yang JM katakan tadi, orang yang merancang adalah orang yang hebat. Orang yang merancang adalah orang yang berjaya. Kerana tanpa perancangan kita tak boleh nak meneruskan, ya, apa step yang seterusnya. Jadi rancanglah. Orang yang merancang ni walaupun 14 hari lockdown, okey, dia akan rasa yang memang tak cukup aja masa tu. Dia akan rasa kejapnya 14 hari. Tapi orang yang tidak merancang, dia akan rasa lamanya ini yang dah ke-9 ni. Sebab apa? Sebab kita dah tutup mind kita dengan susah, risau, bimbang,
berserah je dengan apa kehendak kerajaan, berserah je dengan apa kehendak Allah. Jadi kita tak boleh macam tu ya, sahabat-sahabat semua. Okey, kat sini JM nak bagi tahu ada 3 benda yang perlu kita tahu dalam hidup kita. Ya, yang kita perlu tahu 3 benda. Yang pertama adalah, adakah kita benar-benar adakah kita benar-benar membahagiakan diri kita? Okey? Mungkin orang nampak kita bahagia, ceria, kita bahagia, ceria macam tak ada apa-apa, memang. Tapi kita tak boleh menipu dengan diri kita. Adakah benar kita sudah membahagiakan diri kita? Okey? Hanya kita sendiri yang tahu. Jadi kita tak boleh tipu diri kita ni. Kita boleh tipu orang lain, tapi kita tak boleh tipu diri kita sendiri. Yang kedua, adakah kita benar-benar sudah membahagiakan diri kita sendiri? Adakah kita benar-benar sudah membahagiakan keluarga kita? Kita nampak hebat, kita nampak kaya, kita nampak banyak duit, tapi adik-beradik kita masih lagi merempat. Adik-beradik kita masih lagi yang kat situ, masih lagi minta sana sini, macam-macam. So kita tengok yang tu. Kita kena tengok yang tu. Adakah kita benar-benar, adakah kita benar-benar sudah membahagiakan keluarga kita? Yang ketiga, adakah kita sudah benar-benar membahagiakan ibu ayah kita? Mungkin orang nampak kita ni baik je dengan mak ayah kita, tapi hanya kita sendiri yang tahu adakah kita benar-benar sudah membahagiakan kedua ibu bapa kita. Jadi 3 benda ni yang kita tak boleh nak tipu diri kita sendiri. Hari ni mungkin ada masa nanti anda cuba muhasabah diri, anda renungkan balik ketiga-tiga point yang JM cuba kongsikan ini sebentar tadi. Okey, anda cuba tengok balik, perhalusi dengan mata hati anda. Adakah benar-benar kita dah buat 3 benda ni kepada diri kita, kepada keluarga kita dan juga kepada ibu ayah kita. Okey, itu mukadimah JM yang pertama. Tapi hari ni sebenarnya JM tak nak cerita pasal yang 3 tu. JM nak cerita pasal bagaimana JM mencipta kejayaan pertama, mencipta 1 juta dalam perniagaan JM. Okey, bagaimana? Adakah JM ini selebriti? Okey, adakah JM ini profesor, doktor? Adakah JM ini ahli muzik? Adakah JM ini penyanyi? Bukan, sahabat semua. JM sama seperti anda. Sama seperti anda. Menerima kegagalan. Sama seperti anda, manusia biasa yang meneruskan kehidupan ini. Belajar untuk menjadi seorang yang ikhlas, menerima perjalanan, menerima proses kehidupan ini dengan ikhlas dan sabar, insya-Allah. Okey, saya merancang untuk menyediakan plan hibah untuk family puan. Okey, terima kasih. Nanti apa-apa boleh PM saya. Untuk pengetahuan you all, antara benda yang penting adalah untuk saya, antara benda yang penting adalah hibah, insurans diri, insurans untuk anak-anak dan keluarga. Insya-Allah saya dah ada beberapa plan, tapi tak apa. Puan boleh, siapa nama tak nampak. Okey, tuan ke puan? Sorry lah, JM ni faktor usia agaknya kan. Memang tak nampak yang kecil-kecil tu kan. Okey. Boleh PM dengan saya, boleh berkongsi cerita, boleh berkongsi apa yang tuan puan buat. So insya-Allah JM akan cuba. Hibah, insurans diri dan plan keluarga. Ya, betul. Hibah dan plan hibah, insurans diri dan keluarga memang sangat penting. Permulaan JM yang JM ambil pada tahun 2015 bila perniagaan JM sudah menampakkan hasilnya, itu yang pertama. Bagi JM, biarlah aku tak ada aset lain, tapi JM ada aset yang tu. Itu je. Itu permulaan JM. JM dah alhamdulillah, syukur Allah dah bukakan hati dan minda. Memang masa tu sekarang JM dah masuk 45, umur 40 tahun, memang tak ada apa-apa plan. Tak ada insurans, tak ada medical insurance, tak ada
tak ada hibah dan sebagainya. Ya, alhamdulillah Allah bukakan hati untuk menerima kebaikan hibah. Hibah itu insurans diri dan medical whatever itulah, semua-semua tu untuk JM. So alhamdulillah, tahniah kepada anda yang yang dalam industri insurans tu tadi ya. Tahniah JM ucapkan ya. Teruskan berbuat kebaikan, teruskan berkongsi apa yang anda lakukan ya, insya-Allah. Okey, saya pun dalam proses siapkan hibah keluarga. Okey, alhamdulillah ya. Tahniah Susilawati. Okey, tahniah sangat-sangat. Tahniah juga. Waalaikumsalam Farah. Selamat pagi Farah. Okey, yang di IG, yang di Facebook, kita ada ramai lagi kat sini ni hari ni. Kita ada Kak Yang daripada Sabah, kita ada Nurul Asila, kita ada Nur Fatihah, kita ada Kak Rosi, kita ada Rosima, kita ada Ibu Azura, kita ada Nur Saada, kita ada Kak Chong, kita ada Zam. Waalaikumsalam Zam. Okey, sihat alhamdulillah. Kita ada Isyah Yusof, kita ada Kak Mazna, Kandaku sayang, kita ada Kak Sauda, kita ada Nur Afida, kita ada ramai lagi Siti Raimah. Kita ada ramai. Alhamdulillah bersama dengan JM pagi ni. Terima kasih. Okey, berbalik kita kepada tajuk kita hari ni. Tajuk kita hari ni, bagaimana JM mencipta sejuta pertama dalam bisnes JM. Sudah tentunya kita perlu buat apa? Kita nak buat sesuatu ni, yang pertama kita kena percaya pada diri sendiri. Percaya pada diri sendiri. Kita jangan downgrade kan, ataupun kita jangan selalu bercakap yang merendahkan diri sendiri. Jangan. Tak boleh. Kita tak boleh. Kita kena percaya pada diri kita sendiri. Kita kena menghargai diri kita sendiri. Kita kena hormati diri kita sendiri. Kita tak boleh merendah-rendahkan diri kita. Kita tak boleh cakap, alah kita ni siapa, alah kita ni tak pandai lah, alah kita ni itulah, alah kita ni tak pandai berniaga, alah kita ni tak boleh lah nak jadi macam JM tu, alah kita ni tak boleh. Ya, pertama sekali kita perlu apa? Percaya pada diri kita. Kita perlu apa? Yakin pada diri kita. Kita perlu apa? Kita perlu menghargai, hormat diri kita. Dan kita perlu Kita perlu ialah bangga dengan diri kita sendiri. Okay, right, Jazura. Okay, thank you love-nya. Okay, so yang tu kena yakin. Okay, pada peringkat awal JM sebenarnya JM diuji dengan kejatuhan bisnes yang sangat teruk. Waalaikumsalam Jazura. Okay, JM diuji dengan perniagaan yang jatuh teruk biasalah kan dalam perniagaan JM, biasalah tu jatuh bangun perniagaan Okey, hari ni JM nak cerita. Okey, semua orang jatuh. Semua orang awak uji perniagaannya. Tapi yang pentingnya kita kena tahu bagaimana untuk kita bangkit semula. Bukannya kita hanya berserah, dah jatuh dah lah, nasib aku macam ni. Kan nak buat macam mana kan? Dah Allah tentukan macam tu. Buat bisnes tak jadi, buat bisnes gagal, dah Allah tentukan. Aku nak buat macam mana, aku terima je lah. Tak boleh sahabat semua. Hidup ini kita perlu diteruskan. Kita masih lagi ada keluarga, kita masih ada lagi mak ayah kita. Sekiranya adik-beradik kita yang lain semuanya hebat-hebat, semuanya kaya raya, tak apalah kan, mungkin adik-beradik lain boleh bantu mak ayah kita. Tapi kita tengok balik keluarga kita macam mana, kita tengok balik keadaan mak ayah kita macam mana. Sahabat-sahabat semua, saya bukan daripada orang yang kaya, daripada keluarga kaya, bukan. Saya bukan daripada saya pun asalnya saya tak belajar pandai pun. Saya tak belajar pandai. Itu yang membuatkan JM, sebab tu JM awal-awal lagi mukadimahnya. Adakah kita bahagiakan diri kita? Sudahkah kita bahagiakan keluarga kita? Sudahkah kita bahagiakan mak ayah kita? Tiga benda tu kenapa? Kenapa JM kena buat
buat ni? Kenapa JM kena bersungguh-sungguh buat ni? Itulah itulah, kita tak boleh berserah saja kawan-kawan semua, sahabat-sahabat semua. Kita bila Allah uji kita, pasti Allah sayang kita. Allah uji kita sebenarnya, Allah nak naikkan darjat kesabaran kita. Allah nak naikkan level rasa kita, supaya kita tahu rasa kecewanya macam mana, supaya kita tahu rasa gagalnya macam mana, supaya kita tahu rasa sakitnya macam mana. Bila kita dah merasa itu, bila Allah bagi ujian lagi, yang kedua, yang ketiga dan seterusnya. Sebab hidup ini tuan-puan, sahabat-sahabat semua, sampai matilah kita akan menerima ujian-ujian daripada Allah. Jadi berterima kasih dengan ujian Allah itu, kerana ujian itu adalah meningkatkan level rasa kita, meningkatkan level kesabaran kita. Jadi teruskan, teruskan. So JM nak bagi tahu ni bagaimana cara JM bangkit. Tahun 2014 JM diuji dengan kejatuhan perniagaan, yang mana masa tu hutang banyak. Bila hutang banyak, bisnes dah jatuh, bisnes tutup, duduk kat rumah, agak-agaknya seronok, iha-iha, seronok, banyak hutang. Allahu Akbar, hanya Allah yang tahu. Hanya Allah yang tahu ketika itu. Hutangnya banyak, orang cari sampai ke rumah. Orang cari sampai ke rumah. Lepas tu apa lagi? Risau, bimbang. Tak boleh nak tidur malam. Fikir pasal hutang. Fikir pasal hutang. Macam mana ni? Sekolah dah lah tak pandai. JM daripada keluarga biasa-biasa je, yang ayah buat belacan. Buat belacan 1 kilo jual RM80. Nak besarkan 14 orang anak. JM adik-beradik ada 14 orang, sahabat-sahabat semua. Ramai sangat. Dan JM anak yang bongsu. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Bukan. Jangan disebabkan anak yang bongsu. Patutlah anak yang bongsu senanglah. Semua orang sayang. Jika semua orang sayang, jika adik-beradik kita yang 14, yang 13 tadi bantu kita, jika yang adik-beradik kita tadi yang 13 tadi tu semua berjaya, semua kaya raya, boleh, kita boleh jadi senang adik bongsu ni. Tapi sahabat-sahabat semua, JM daripada keluarga yang susah, bapa buat belacan, adik-beradik lain ada yang tak habis sekolah. Ada yang tak habis sekolah. Adik-beradik lain tak ada yang tak habis sekolah pun. Ada yang tak tahu membaca pun. Allahu Akbar. Jadi siapa kita hari ini, pilihan kita adalah di tangan kita. Di tangan kita. So tahun 2014 JM jatuh, JM diuji dengan kejatuhan, dengan kegagalan perniagaan. Allahu Akbar. Hanya Allah sahaja yang tahu ketika itu. Semangatnya tak ada, semangatnya hilang, keyakinan diri hilang. JM merintih, merayu kepada Allah. Ya Allah, Engkau nak ambil lah. Ya Allah, apa yang Kau nak ambil lah. Tapi usah satu yang Kau ambil, semangat aku. Semangat. Tanpa semangat, sahabat-sahabat semua, kita tak boleh nak gerakkan diri kita ni untuk menuju ke destinasi seterusnya. Masa tu JM tahun 2014, umur JM lebih kurang dalam 40 tahun macam tu. Dalam 39 tahun macam tu. Ya Allah, Allah uji. So masa tu memanglah carilah penawar diri, bagaimana nak bangkit balik, bagaimana nak bagi diri semangat balik. So alhamdulillah Allah ni tak zalim, sahabat-sahabat semua. Bila kita memohon kepada Allah, berdoa kepada Allah, nescaya Allah akan makbulkan doa-doa kita. Tapi bila JM tak tahu, itu semua rahsianya Allah. Yang kita perlu tahu adalah yakin, percaya, bersangka baik kepada Allah. Kena sematkan dalam hati dan jiwa kita, sahabat semua. Kita kena sangka baik kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Dalam masa yang sama, kita ikhtiar. Dalam masa yang sama, kita usaha apa yang kita nak meningkatkan, apa yang kita nak bangkitkan diri kita. Untuk apa? Untuk kita terus berjuang, menelusuri ataupun kita untuk menuju ke untuk meneruskan keberlangsungan hidup kita. Jadi terima kasih kepada semua yang bersama dengan JM di TikTok dan di IG juga, di Facebook. Terima kasih banyak-banyak. JM bukan nak tunjuk JM hebat ke, bukan, tak. JM hari ni nak memberitahu ataupun nak berkongsi bagaimana JM bangkit
daripada kegagalan itu. Okey, semua? Okey, so bermula daripada situlah JM dapat penawarnya melalui garam mandian Aura Rezeki, yang mana dia boleh membangkit, merangsang semangat diri. Masa tu mandi je, tak tahu pun yang garam tu boleh jadi membuatkan diri bangkit, membuatkan diri rasa bestnya mandi garam ni. Rasa macam macam tenangnya. Betul. Tenang tu bukan sebab garam. Tenang tu bukan sebab mandi garam. Tapi tenang tu hanya Allah yang boleh bagi. Tapi bila kita ikhtiar, kita cari penawarnya, Allah mengizinkan melalui asbabnya garam. JM semangat, JM berkeyakinan. Itu yang kita kena buat. Kita berserah kepada Allah total. Kita kena berserah kepada Allah. Betul. Kita kena sangka baik kepada Allah. Dalam masa yang sama, kita kena mencari ikhtiar. Kita kena berusaha mencari penawarnya. So JM bangkit ni. JM berusaha untuk bangkit. Untuk meneruskan keberlangsungan hidup JM. Jadi Alhamdulillah, bermula dekat situ niat JM kata, ya Allah, aku nak buat garam. Sebab aku tahu ramai lagi orang yang dekat luar sana yang macam aku juga. Hutangnya banyak, tak boleh tidur malam, risau, bimbang, resah, emosinya tak tenteram. Bila emosi tak tenteram, idea banyak macam mana yang Allah bagi pun kita tak boleh laksanakan. Sebab apa? Sebab emosi kita tak tenteram. Bila emosi tak tenteram, kita tak boleh berfikir dengan baiknya. Jadi apa yang kita perlu buat hari ni, waktu-waktu sekarang ni, jaga semangat diri kita. Jaga semangat diri kita. Melalui semangatlah kita boleh teruskan kehidupan. Tanpa semangat, kita tak boleh teruskan kehidupan kita. Okey, jadi teruskan. Cari semangat tu. Cari semangat diri kita. Cari semangat. Gali kat mana ni nak teruskan hidup ni. Okey. Jangan hanya nak berserah aja tanpa usaha. Kita kena ada usaha. Okey, sama-sama Susilawati bangkit. Ya, betul. Memang kita buat apa pun hari ni, duduk rumah sahaja pun, tidur sahaja pun penat tau. Tidur sahaja ataupun duduk sahaja main telefon pun penat tau. Ini kan pula kita kita buat bisnes kan. Tak dengar suara JM? Betul ke? Tak dengar suara JM? Untuk yang TikTok, Facebook dengar tak suara JM? IG dengar tak suara JM? Mungkin line Susilawati kot. Okay. So itulah kan. Jadi ibu dengar okey, ibu dengar. Okey, terima kasih ibu. Okey. So jadi alhamdulillah alhamdulillah JM dapat penawar, dapat kebangkitan melalui asbabnya mandian garam. Daripada situlah JM mula tekad ya Allah, aku nak buat garam lah. Mungkin ada yang tanya JM kan, kenapa JM tak buat gincu, tak buat foundation ke whatever lah yang lawa-lawa, yang glamour-glamour tu kan, kenapa JM tak buat? Bukan sebab itulah. Sebab itulah sebab JM melalui sendiri bagaimana JM dapat ikhtiar membangkit semangat diri melalui asbabnya garam bukit ni. Jadi daripada situlah JM mula niatkan, ya Allah, aku nak buat garam ni ya Allah. Sebab apa? Sebab aku tahu ramai lagi orang yang dekat luar sana yang yang sama macam aku juga, tak boleh tidur malam, banyak hutang dan sebagainya. Okey, so jadi melalui situ alhamdulillah JM buat. Sahabat-sahabat semua, untuk memulakan bisnes ni memang kita bermula daripada sendiri. Kita bermula daripada seorang. Kita bermula daripada tunggal. Kitalah yang promote dekat Facebook, kitalah yang jumpa pelanggan kita, kitalah yang COD barang kita, kitalah yang bungkus barang kita, kitalah yang buat motivasi kepada diri kita, kitalah yang membuat motivasi, kitalah yang berkongsi kepada pelanggan kita, kitalah yang posting dekat Facebook, kitalah yang posting selfie dengan produk kita, semuanya kita. Kita bermula daripada seorang, tunggal, sendiri. JM juga macam tu asalnya.
Ingat, JM ni terus-terus berjaya. Ingat, JM ni terus-terus ramai ejen. Ingat, JM ni terus-terus dapat 1 juta. Tak. JM kena melalui proses-proses ni tu sendiri. Dengan berbekalkan apa? Semangat diri tadi. Keyakinan diri tadi. Percaya kepada diri. Itu prasangka baik kepada Allah. Yang itulah berbekalkan yang tu. Semua orang bermula dengan sendiri, sahabat semua. Semua orang bermula dengan sendiri. Jadi mulakanlah. Walaupun susah, perit, jerih, lelah, kan, kecewa, kan. Itu yang kita kena lalui. Bermula dengan sendiri. InsyaAllah melalui kat situ kita tingkatkan ilmu lagi. Bagaimana kita nak cuba kembangkan bisnes kita. Bagaimana cara kita nak ajak orang lain bersama dengan kita. Bagaimana kita nak tunjukkan cara. Bagaimana kita nak bagi manfaat kepada orang lain. Bagaimana kita dah dapat 1 juta ni. Bagaimana kita nak tunjukkan juga kepada orang lain yang nak juga macam kita. Kita kena ada macam tu. So, tak kisahlah hari ni sama ada jual produk orang ataupun ada produk sendiri, kena lalui yang sama. Kena lalui yang sama. So, ada yang tanya JM, macam mana JM boleh buat 1 juta dalam masa 6 bulan? Pada peringkat awal ni JM nak cakap, JM bukannya orang yang pandai IT. JM bukannya orang yang aktif dalam Facebook. Masa tu JM punya Facebook friend list JM pun tak sampai 1,500 orang. Tak sampai pun. JM tak ada follower. JM bukan asalnya dilahirkan dengan follower yang ramai. Tak ada. JM bukan asalnya dilahirkan sebagai selebriti ke apa ke, tak ada, bukan. JM JM sama juga macam anda. Masa tu IG pun tak ada, TikTok lagi lah kan. Masa tu 7 tahun yang sudah tu tak ada IG, JM tak ada IG, JM tak ada Facebook page. Sebab nak sign in, nak sign up Facebook page pun tak pandai. Nak buat page pun tak tahu. Dan IG pun tak tahu. Yang ada cuma personal Facebook. Tapi bagaimana JM dapat dalam masa 6 bulan meraih 1 juta pertama dalam perniagaan JM? Itulah tadi, berbekalkan semangat yang penting. Kedua, semangat, keyakinan diri. Ketiga, percaya pada diri. Keempat, bersangka baik dengan Allah. InsyaAllah kita akan dapat yang tu. Jadi, lalui pengalaman sendiri itu sangat-sangat bagus, sahabat-sahabat semua. Lalui pengalaman sendiri, Macam mana nak COD, macam mana nak jumpa customer, macam mana nak bungkus produk, dah bungkus-bungkus sampai kat customer pecah pula. So, itu pengalaman. So, tak apalah. Gagal, buat lagi. Salah, kita betulkan. Salah lagi, kita betulkan lagi. Kan? Itulah. So, sampai bila pun memang itulah kerjanya. Sehinggalah pada tahun 2016, masa tu JM dah mengumpul lebih kurang dalam 10 juta macam tu. Barulah. Sebab apa? Sebab JM kena buat seminar. Buat seminar apa tau? Berkongsi pengalaman macam ni. Apa yang JM kongsikan hari ni, JM buat pada 7 tahun yang lepas. Bermula daripada 2015 hingga 2016. 2016 lah JM yang betul-betul dalam masa setahun tu lebih kurang melebihi 70 kali lah JM buat seminar. 70 kali setahun tu JM buat seminar, berkongsi cerita begini. Berkongsi cerita bagaimana JM bangkit. Semua ramai orang gagal tapi dia tak tahu bagaimana untuk bangkit semula. So, jadi JM masa tu JM naik kereta Proton Saga je 1.3. Dan bila JM nak cepat kan, maksudnya kita, yelah sebab JM setiap minggu Sabtu Ahad je JM penuh. Ada berkongsi pengalaman. Sabtu Ahad je memang penuh, full. Sebulan tu Sabtu Ahad tu memang penuh. Jadi JM perlukan kereta yang lebih selesa, yang lebih laju untuk JM. Mungkin kalau pergi JB tu boleh balik hari. Mungkin hari ni hari Sabtu dekat JB. Hari Ahad mungkin dekat Melaka, so kat situ. So, alhamdulillah, tahun 2016 JM dapat beli kereta BMW X6. Ini bukan nak riak, nak tunjuk JM hebat, bukan. Inilah perjalanan JM. Perjalanan JM.
Okey, daripada situlah JM mula mengumpul follower, JM mula ada agent, JM mula kembangkan perniagaan JM. Bukan mudah ya tuan-puan. Banyak sangat pengorbanan yang kita perlu buat. Hari ni bila buat sesuatu, buat betul-betul. Walaupun hari ni kita jual produk orang, jadikan produk itu sebagai kerjaya kita. InsyaAllah kita buat dengan ikhlas. Bukan apa, bila kita buat sesuatu tidak ikhlas, contohnya lah, nanti kalau aku buat mengayakan owner je. Kalau aku buat mengayakan pengasas dia sahaja. Kalau aku jual, nanti jual banyak, nanti kaya lah pengasas tu yang lebih kaya. Tapi tuan-puan, pengasas juga bermula daripada sendiri. Jika hari ni you all jual produk orang, tapi cara kerja you all macam pengasas yang tu tadi, anda boleh dapat lebih lagi daripada pengasas. Sebab pengasas banyak nak fikir. Pengasas bukan hanya boleh jual kepada korang je, boleh jual kepada pengguna saja, boleh jual kepada ejen saja. Pengasas perlu fikir pasal kualiti. Pengasas perlu keluarkan modal yang banyak. Pengasas perlu buat latihan keusahawanan. Pengasas perlu keluarkan duit untuk reward. Pengasas perlu keluarkan duit untuk macam-macam. Bisnes ni bukan hanya sekadar menjual sahaja. Bisnes, untuk jadikan bisnes kita sebagai kerjaya, itulah yang perlu kita buat. Itulah yang perlu kita lakukan. Bukannya hari ni rugilah aku kalau hari ni aku jual produk dia, yang kaya dia, yang tukar kereta baru dia, yang rumah besar dia. Rugi bila anda ada prasangka yang macam tu. Tapi bila anda buat ikhlas untuk diri anda, anda akan berjaya. Anda akan berjaya. Sebab tu JM katakan hari ni, kita tak boleh jadi, you all tak boleh jadi macam JM. Jangan jadi macam JM. You all jadi orang yang lebih baik daripada JM. You all jadi orang yang lebih hebat daripada JM. Jangan jadi macam JM. Bila kita hari ni kita nak jadi macam orang lain, kita penat. Kita letih nak kejar. Jadi kita tak perlu untuk jadi macam orang lain. Kita jadi macam diri kita sendiri. Jadi macam diri kita sendiri. Sebab tu kita kena tahu ni dekat mana kita ni. Apa yang kita hendak dalam hidup ni kita kena tahu. Kita kena tahu. Okey, ada Wia, kita ada Wia kat sini. Terima kasih. Kita ada Kak Mah, Okey, kita ada ramai lagi. Okey, kita dekat Instagram pun kita ada Wida. Okey, thank you Wida. Okey, JM ada nampak Steja. Hai Steja, nanti Kak JM nak make up lah Steja. Sebab lama dah sangat tak buat syuting, tak ambil gambar untuk poster-poster. Nanti mungkin Steja boleh bantu Kak JM. Tapi Kak JM tak suka yang over sangat. Kak JM suka yang macam natural aja. Faktor usia kan, dah tua-tua ni kan, bagilah yang muda-muda tu glamour. Yang tua ni, yang tua-tua macam Kak JM ni, buat yang biasa-biasa je lah kan Steja kan. Okey. So itulah bagaimana JM mencipta. Okey, tak ada Facebook pun masa tu, hanya 1,500 orang. Sebab tu JM katakan kepada you all semua, bila anda tak ada follower yang ramai, anda jangan risau, anda jangan bimbang. JM bermula dengan tak ada apa-apa. JM bermula dengan tak ada apa-apa. Esok JM akan kongsikan bagaimana JM boleh mencapai jualan juta-juta ni dengan bermodalkan RM300 sahaja. Mana yang pernah JM kongsikan, mungkin dia tahu kat mana JM bermula. JM bermula dengan keadaan rumah sewa yang tak tahu nak cakap lah kan. Tapi kita mulakan dengan apa yang ada. Jangan kita tunggu modal yang banyak baru kita nak bermula. Jangan kita tunggu ilmu dah cukup ni baru kita nak bermula. Tak boleh. JM bermula daripada tak pandai, tak tahu, apa-apa semua semua tak tu. Duit yang tak ada masa tu, dengan kejatuhan perniagaan, JM bermula daripada yang tu. Jadi esok JM akan kongsikan bagaimana JM bermula dengan RM300 mencapai jualan jutaan ringgit. InsyaAllah bukan nak riak, bukan nak tunjuk siapa-siapa
JM hebat ke apa, bukan. JM sekadar untuk berkongsi. Anda boleh ambil ilmu JM ni dan apply insya-Allah ya, untuk produk anda sendiri ataupun you jual produk orang lain, okey, buat dengan ikhlas ya, insya-Allah. Okey, jadi diri sendiri. Jadi diri sendiri. Okey, lepas tu okey, dapat yang pertama tu, berbekalkan yang tu tadi lah, semua buat sendiri. Tahun 2017 baru JM ambil seorang staff baru JM ambil seorang staff kat situ. Mulalah kat situ JM susun. JM susun perjalanan perniagaan JM. Lepas tu JM nak buat apa. Kalau dulu okey, anda bayangkan tahun yang pertama JM buat perniagaan Aura Rezeki. Okey, JM setiap hari JM angkat garam ni. JM angkat garam setiap hari 600 kilogram hingga 1500 kilogram setiap hari dengan tulang 4 kerat JM ni. Allahu Akbar. Anda bayangkan satu kotak ketika itu produk garam JM yang ni, masa tu produk garam yang ni bukan 500 gram tapi 900 gram. 900 gram yang besar, satu kotak ada 15, so lebih kurang campur kotak sekali adalah 15 kilo. 15 kilo. Anda bayangkan setiap hari ni okey, JM angkat 600 kilogram hingga capai 1500 kilogram sehari dengan tulang 4 kerat. Ingat senang nak anda nampak hari ni kejayaan JM yang JM dah ada, tapi kita cuba flashback balik bagaimana JM melakukan pada peringkat awalnya. Allahu Akbar. 1500 sahabat-sahabat semua sampaikan JM rasa macam, ya Allah, kau berikan aku kekuatan ya Allah. Kadang-kadang nak angkat tu dah tak ada tenaga dah. Bayangkan setiap penghantaran tu ada satu kereta boleh muat 35 kotak. Korang dah harapkan 35 kotak kali dengan 15. Dah berapa ratus kilogram dekat situ. Okey, pertama daripada bawah nak naikkan dekat, masa husband JM kerja husband JM kerja, JM tak ada siapa-siapa. Anak-anak semua sekolah, tak ada yang tolong. Masa tu JM seorang. Nak angkat daripada bawah, nak masuk dalam kereta 35 kotak ni. Satu kotak 15, darab dengan 35. Okey, dah cukup 35 kotak dalam kereta sampai kat tempat customer ni, kena naik pula tingkat 1. Bawa lagi daripada kereta, naik lagi tangga tingkat 1. Anda bayangkan. Ketika itu tak tahu JM nak cakap apa. Hanya berserah, bersangka baik kepada Allah. Berilah kekuatan yang sehebatnya untuk JM, untuk meneruskan penyebaran khasiatnya garam ni. Kalau hari ni anda buat, even anda buat yang gencu, yang litmat, yang ringan-ringan tu pun anda dah gagal, anda rasa give up, anda rasa penat, anda rasa lelah. Anda cuba bayangkan JM ketika itu 600 hingga 1500 kilogram sehari JM angkat produk JM. Tapi Alhamdulillah masih lagi dengan izin Allah, JM masih lagi kekal sehingga hari ini. Masih lagi berusaha untuk menyebarkan kebaikan produk Aura Rezeki. Okey, besok JM akan kongsikan tentang sedikit law of attraction. Okey, hukum tarikan, bagaimana JM sidekan, bagaimana JM formatkan ataupun JM reset ataupun JM mind, maksudnya settingkan mind ni, okey, supaya percaya pada diri, supaya dapat meneruskan perjalanan yang seterusnya. Jadi besok jumpa dengan JM jam 11 pagi. Bagaimana JM memulakan perniagaan dengan hanya ada modal ketika itu RM300, dan JM juga akan kongsikan sedikit tentang ilmu yang JM belajar 10 tahun yang lepas tentang law of attraction, hukum tarikan, akan dapat membantu kita insya-Allah. Jadi tolong sharekan sekali lagi video JM ini untuk mungkin ada di antara sahabat-sahabat kita yang kita tak tahu ayat mana satu yang menjentik hati dan jiwa, yang Allah jentik hati dan jiwa sahabat-sahabat kita untuk beliau bangkit
dan meneruskan kehidupan ya, insya-Allah. JM sentiasa mendoakan kebahagiaan anda. JM sentiasa mendoakan Allah mudahkan sehabis baik urusan-urusan anda. JM sentiasa mendoakan kemakmuran, keharmonian kehidupan anda. JM sentiasa mendoakan anda dilindungi daripada penyakit-penyakit yang berbahaya, especially COVID-19 yang sedang melanda dunia ketika ini ya, dan kita sekarang tengah berperang dengan askar yang kita tak nampak. Jadi JM doakan semoga kita sentiasa dalam perlindungan Allah, sentiasa dalam kasih sayang Allah, sentiasa Allah memandang apa yang kita usahakan pada hari ini, dan semoga Allah sentiasa angkat dan makbulkan setiap niat dan hajat kita semua. Amin, amin ya rabbul alamin. Okey semua, terima kasih banyak-banyak kepada anda semua yang bersama dengan JM hari ini. Okey, nantikan esok bersama dengan JM. Ya, jadi jumpa besok jam 11. Okey, setiap hari jam 11 kecuali Sabtu dan Ahad. Jadi, pilihan di tangan kita sendiri. Kita memilih untuk menjadi yang biasa-biasa ataupun kita untuk menjadi yang luar biasa. Kita memilih untuk terus jatuh ataupun kita memilih untuk bangkit. Pilihan ada di tangan kita. InsyaAllah jumpa lagi semua. Ampun dan maaf JM pintar. Okey, Assalamualaikum semua. Salam perkenalan. Jumpa lagi insyaAllah. Assalamualaikum. Okey, bye. Bye semua. Bye semua. Bye semua. Dan cahaya di pagi hari. Okey, bye semua. Assalamualaikum.